أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala yang dihormati Tuan Imam Tuan Bilal Siap, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai surah Ikhlas Garden Home Termalu, Cikgu Hamidi daripada Bayanul Kuliah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Halal wal-Haram di Islam karangan Yusuf Qaradawi, muka surat terjemahan Dr. Zulkifli Al-Bakri, muka surat yang ke-30. Firman Allah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalal nas bil batil. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 160-161. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebabkan mereka mengambil riba sedangkan mereka telah dilarang melakukannya, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya. Maka kalau kata yang lepas tu kita bincang dah pada ayat ayat sebelum tu, maka ni An-Nisa ayat 160-161 ni, tak silap saya pernah huraikan ayat ni. Dah hurai dah Dah. Sambung muka surat 32, jauh lagi. 32, yas'alunaka 'anil kham. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai judi dan arak. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Hari itu saya dah sebut dah berkenaan dengan arak. Dalam Quran ada sebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Dalam Quran beritahu ritsun amali syaitan fashtanibu, kena jauh. Kaedah mudah. Apabila Allah kata innamal khamru wal maisir, Allah kata dah arak, khamar, judi, selesai. Semua benda ni amal syaitan fashtanibu, Allah kata jauh. Pegang hati tu lah. Pasal apa kena jauh? Itu Allah dah suruh. Rupanya bila Allah kata lagu tu, mana-mana yang dah bergelumang dengan perkara tersebut, iaitu judi, arak ni, nak tinggal itu payah. Benda yang paling susah nak tinggal, judi dengan arak. Judi dengan arak. Sebab itu orang yang dalam keadaan dia pernah minum arak sebelum tu, dia pada dia, kalau dia nak kembali balik, tak ada masalah. Sama juga dengan dadah. Benda-benda yang merosakkan fikiran, kewarasan akal, meranggut kewarasan akal, memang orang suka, dia pasti boleh kembali balik. Itu yang kita takut tu. Itu yang kita takut sama dengan judi. Sebab tu judi ni, kalau katalah suami dia kaki judi, tiba-tiba bertaubat, kena pula ada satu game bola, orang main letak duit banyak-banyak, dia boleh hulung sekali.
Kan? Sebab judi ni dia jadi satu perkara hak biasa. Cerita Piramli tunjuk dah. Cerita Piramli ya, dia tunjuk dah. Kan? Alibaba bujang lapuk. Bila Ibrahim pendek, dia buat keluar dia punya papan dia tu, 1 ehem, 3, 4, 5, 6. Ya kah? Nombor 2 ke nombor 3 yang ehem? Oh, tahu saja. Ha? 1 ehem, 2, 3, 4, 5. Dah register tak boleh. Jadi nak abang apa? Orang tu Syarif Dul, dia kumpul duit bukan main banyak dah. Dia daripada orang kaya, dia suruh rompak. Betul tak? Dia suruh rompak dia, kemudian dia kumpul duit balik judi. Simple. Tapi nak abang apa kat tuan-tuan? Itu budaya. Piramli buat keluar lagi satu cerita bab khusus nombor ekor. Khusus cerita bab nombor ekor je. Apa? Tajuk apa? Yang dia ketua ini nombor terbalik. Ada tengok sampai orang marah dia. Dia kata itu nombor 6 ke nombor 9 ke apa kalau gitu. Kawan dia langgak batu nampak perempuan. Ke apa kah? Tukar nombor tu kubur. Ini cerita tuan-tuan bukan cerita saya. Tapi nak abang apa tuan-tuan? Ya, benda tu dia jadi lazat bagi orang yang tu. Sebab tu orang panggil tik judi. Tapi Allah bagi tahu dalam Quran. Allah kata fajtanibuh, kena jauh. Sebab itu kita ada metod sadad zara', tutup pintu. Tak mau bagi. Patah balik dia kata bila bertanya kepada Muhammad mengenai arak dan judi, dua-dua ni tentu haram lah. Walaupun dalam Quran dia beritahu katakanlah pada keduanya ada dosa besar, kan? Ismun kabirun, ada dosa besar, wa manafi'u linnas, tapi ada manfaat. Ada manfaat tapi sikit. Kan? Dosa dah lagi besar daripada manfaat dia. Quran beritahu ada manfaat. Ada orang dia terpaksa. Dia ni suka berjudi. Suka sangat berjudi. Hak ni paling takut. Saya teringat dulu lah. Ni waktu saya muda-muda dulu, kerja dekat Jabatan Agama. Jadi ada satu orang tua kena tangkap kes judi. Dia tanya dia, "Pakcik, pasal apa pakcik main judi?" Dia kata, "Kalau saya tak main judi, saya nak main apa lagi?" Saya pun garuh kepala. Saya kata, "Main ni menang ke tak?" Dia kata pernah menang. Lepas tu yang sekarang selalu kalah. Tapi saya cuba. Dia punya semangat tu ada. Umur kat 70. Saya kata ni memang tiap-tiap hari. Dia kata tiap-tiap hari. Tapi dia kata adalah hari yang dia kata hak ni magnum bila, sebut toto bila, dah macai bila. Lepas tu macam mana dia nak cai nombor. Dia ada formula. Saya nombor hak ni silang hak ni silang hak ni. Kan? Tapi saya kata formula tu semua kena ke tak? Dia kata tak kena. Formula ni buat apa pun tak kena. Habis tu yang duk main ke pasal apa? Dia kata ketagih tu lah. Tak boleh beli RM2, beli RM1. Sebab RM1 boleh beli. Jadi lagu tu Allahu Akbar, kita pun tak tahu. Tapi dalam Quran beritahu ada orang jenis suka lagu tu. Ada orang yang mengandalkan kepada keberuntungan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, orang Melayu ni, dia terjemuk sama dengan budaya-budaya tu. Judi, paling teruk judi tu serta tuan-tuan judi. Kalau judi ni, kita di dalam Negeri Sembilan, kita ada enakmen jenayah syariah Negeri Sembilan 1992, pindaan 2004 di bawah Seksyen 79A Seksyen 1. Mana-mana orang yang berjudi ada berada dalam premi perjudian, bila disabitkan boleh dikenakan dengan hukuman RM3,000, 2 tahun penjara ataupun kedua-duanya. Seksyen 79A Seksyen 1. Tapi kita tu kan, saya sembang dulu dengan Ustaz Damiri. Ustaz Damiri ni imam besar Masjid Neri dulu, kan, pencin lah. Saya kata lah, "Ustaz, pasal apa buat lagu tu?" Dia cerita dengan saya. Saya teringat waktu tu saya tazkirah kat Masjid Negeri. Habis tazkirah tu sembang lah
dekat dengan imam kan. Orang kerja pejabat agama, jabatan agama tu sembang. Dia kata buat lagu tu kerana ada prinsip syarak nama dia sadad zara'i. Menutup pintu-pintu ni. Sebab budaya orang pergi judi ni, maknum dah macam sport toto ni daripada dulu kadang ni. Jadi nak buat apa? Jadi cara dah kita tak mau bagi dia masuk. Jadi kalau dia masuk sebelah kaki pun kira masuk, kira kena denda agak. Kita berkata tak zalim kan, dia bukan main lagi. Dia kata nak tunggu depa main, mampus kita. Banyak akal depa. Lagi-lagi orang negeri Sembilan. Ada bang tu, bukan tipu tuan-tuan. Dia akalnya Den, dekat negeri Sembilan je ada perkataan akal tu. Negeri lain tak ada. Dia akalnya Den. Mana kata apa dia akalkan kita. Dia mohong kita betul. Betul? Jadi dia kata kalau lagu tu tak dapat dah. Jadi cara dah tutup. Saya setuju. Saya kata bagus 2003 boleh fikir sampai pindaan enakmen tu 2004. Dia kata penting kalau tak buat lagu tu habis. Itu pun tara buat lagu tu pun berapa banyak orang masuk? Banyak. Terlampau banyak. Terlampau banyak. Jadi macam jadi perkara biasa. Tapi sekarang ni orang dah tak masuk dah. Kecuali best hard umur 50 tahun ke atas. Kalau 40 tahun ni kita tak main judi tu dah. Dia judi cyber. Dalam phone dia ada Roulette, Slot, Royal 77, macam-macam lagi. Itu lagi kadang-kadang ML pun nak, kadang-kadang orang boleh buat judi, game-game fishing orang boleh buat judi, macam-macam kan. Orang tak payah nak masuk cyber cafe dah. Dulu ada D7 ni kalau dia pergi cyber cafe tu memang dapat perjudian tu, pakar dia tengok dia tahu, polis. Jadi kita pun perlu bantuan. Jabatan agama ni, pejabat apa nama, kuasa ni perlu bantu dululah. Tapi sekarang ni bila teknologi makin canggih, payah tu nak trace. So orang tak bagi duit cash dah, semua slot dalam ni. Jadi token berapa. Tuan-tuan. Dengan main-main ni kita pun kena jaga anak-anak kita. Sebab tu check handphone ni apa, ambil handphone apa abang ni. Apa ni tiba-tiba jadi lagu ni check balik. Kadang-kadang budak-budak ni duk shake. Saya duk perasan kalau budak ni duk shake, tu kena check balik. Shake tu lagu mana, shake apa. Ada shake point cerita lain. Tapi kadang-kadang dia game, dia dapat point, dapat mata. Takut tak? Lagi budak-budak sekolah ni tahu. Cikgu Amili tahu, sekolah menengah. Tentang bukan payah pun tanya budak, apa game judi yang ada? Suruh angkat tangan. Depa bagi tahu. Satu-satu orang download Play Store. Nak risau apa? Handphone tuan-tuan ada. Bukan boleh percaya. Orang tua pun ada main ke? Kita pun jadi takut. Tak mau. Sambung. Dia kata apa? Tadi judi arak. Arak sama juga. Arak. Kita cerita bab arak ni. Dia dah beli. Buat keluar cerita bab arak. Bab arak. Dalam cerita warga 69. Dia balik dalam keadaan dia mabuk. Tompel kata keadaan hembui. Nampak macam dia hembui. Dia tak hembui. Rupanya dia ada satu alat. Alat ni digunakan untuk cek kandungan alkohol dalam badan. Nama alat tu adalah Lion Alcometer. Ada satu penulisan akademik dia tulis berkenaan dengan mesin ni. Dia dalam bentuk straw. Dia straw panjang. Buka mulut, tiup. Dia naik lah berapa mg, berapa ml. Dia tahu kandungan alkohol tuan-tuan berapa. Tuan-tuan, kalau masuk ke kelab-kelab malam ke apa, guna tu lah, dapat trace lah. Tuan-tuan jangan tipu lah. Minum air kok mohong lah. Tengok muka pun mohong, nak mohong kita. Betul. Minum air kok lah. Air kok apa? Bau ayak tu pun tahu dah. Bukan ayak kok. Orang kita lah. Dia ada kona kita ayak kok. Botol ayak kok kat depan. Padahal botol ayak kok berapa banyak. Nama alat tu Lion Alcometer. Bila tengok cerita Piramli tu, dia tarik balik tu. Padahal dia bapak dah suruh berjalan. Dah Piramli cerita dia cukup bagus. Dan lepas dia tu, dia pergi satu kelab. Dia pergi kelab,
ke kelab, kerja dia minum arak ya. Perasan tak? Dalam cerita tu dia nak tunjuk Piramidi tension. Tapi nak cerita orang dulu itu dah ada budaya dah. Sampailah gitu. Masyarakat kita gitu cerita tentang kita aja sebab skill kita dekat Masjid Surau itu selamat. Kalau kita keluar sikit tuan-tuan tengah-tengah malam, rosak kita. Betul. Saya dulu duduk setinggan. Adalah jiran kita, dia suka bawa botol arak. Dia balik tengah-tengah malam ni, bawa botol arak. Allah Akbar, mak saya ni duk alih ya. Duk kira alih botol arak tu. Takut tuan-tuan. Bukan apa kata Allah masyarakat kita ni kan. Saya teringatlah makcik saya suka cerita. Ada mak dak saya suka cerita. Dia ni kalau balik tu, dia menyanyi. Apa saya lupa lagu. Kerbau mati tertambat. Apa lagu Piramidi tu? Ya Tompel nyanyi ke apa? Tinggi-tinggi. Apa? Ibu-ibu ingat tak lagu tu? Makcik saya cerita lah yang mabuk minum tu, dia balik dia suka nyanyi lagu tu. Nanti kalau saya ingat nanti saya beritahu ni. Saya ingat dia beritahu. Dia suka cerita, dia kata kalau dia balik memang itu lagu dia nyanyi. Memang hilang kewarasan akal bab arak ni. Tapi dia bawa likur. Dia syarat untuk jual arak dia mesti dapat lesen. Dan lesen tersebut dia bukan dapat apply mudah, tak. Dia mesti dengan iklan dulu. Ada bantahan ke tak? Kita je tak bantah. Lepas tu dia boleh jual merata. Kalau kita bantah, dia tak boleh jual. Bukan senang-senang boleh jual. Tentang kedai buncit boleh jual. Dapat lesen boleh jual. Tengok botol arak kat belakang. Tuan-tuan beli rokok, nampak botol arak kat belakang. Dia tu dapat lesen. Tak ada bantahan. Kalau boleh bantah. Dulu saya rajin lah bantah. Tengok paper ada, saya tulis, hantar kepada Majlis Pemandaran tersebut. Nanti dia telefon lah. Dia tanya kita duduk mana. Kita dah lari daripada Korea dia lah. Lepas tu dia kata kenapa bantah? Saya orang Islam, saya kena bantah. Saya takut ada anak Melayu seorang luar beli dia ke mana. Seorang luar beli. Waktu kat UIA tu saya tulis. Ada satu paper tu saya tulis pasal penjualan arak. Rupanya dibuat secara teratur, berprosedur untuk penjualan arak. Kita ingat macam jual lagu tu ada. Dia nak jual mesti dapat lesen. Mesti dah wajib dapat lesen daripada Majlis Pembandaran. Likur. Arak likur tadi tu. Jadi kita pun kena jaga anak kita apa semua tentang benda-benda ni kan. Dia sebab beli tin tu tak mahal. Lagi kalau belah Kedah ni dia ada Tiger Song apa-apa. Tahu tak dia dalam botol Tiger Song lah. Saya lupa. Tuan-tuan macam tak tahu pula. Risau pula aku kan. Tak tahu tak apa lah kan. Wallahualam. Kalau belah Kedah ni lah. Waktu saya dengan Ustaz Kamarudin yang suka tangkap orang khaluat, tangkap apa ni. Dia ikut dia dulu dekat Sungai Petani. Botol arak ni dekat budak-budak yang dulu zaman tu ada budak-budak yang jenis macam-macam passion ni. Duduk kat bus stand ni. Belakang tu semua duduk minum lagu tu duduk isap gam macam biasa teruk. Takut anak-anak Melayu kita. Sambung. Suatu persoalan yang tegas apabila seseorang ditanya dari hal yang halal di dalam Islam, apa dia? Dijawabnya yang halal itu ialah segala perkara yang baik, at-tayyibat, kan? Itu semua barangan yang dianggap baik dan sempurna oleh jiwa yang sederhana, yang normal dan dipandang tinggi oleh manusia dalam masyarakatnya, iaitu baik yang tidak timbul dari pengaruh adat dan kebiasaan. Dah abang tu jadi dia nak abang apa kepada kita. Islam ni mai halal benda baik. Pegang betul lah. Halal kita tahu dah, sebab itu halal dan thayyibah. Dalam Quran ada 444. Ada 44. Jadi bila lagu tu kena faham. 168 ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maidah ayat 88. An kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Dalam Quran begitu banyak lagi.
Jadi toyib ni halal lagi baik. Mana kata kebaikan pada yang halal tadi. Jadi dah abang apa? Semua barangan yang dianggap baik dan sempurna oleh jiwa yang sederhana kita ni dan dipandang tinggi oleh manusia, benda tu tidak menjatuhkan maruah kalau kita ambil benda baik. Gitu. Tapi kalau kita ambil benda haram, menjatuhkan maruah diri. Orang normal pun tahu benda haram ni, orang ni teruk ni. Gitu. Dalam masyarakatnya, iaitu baik yang tidak timbul daripada pengaruh adat dan kebiasaan. Bukan kerana adat kebiasaan orang minum tuak dengan takut juga. Kawan saya cerita baru ni, saya pergi Sabah. Orang dia cerita, dia kata ada satu tempat tu, dia syarat nak ni kena minum ayak tuak dah. Macam tuak ke ayak apa kena minum. Mereka ni semua Islam, tak minum lah. Jadi nak bangkit payah. Pandang, dia kata ada satu budak dia, kawan saya, kata ada satu kawan dia. Sebab dah biasa minum. Dia kata, hampa tak minum, aku minum nasib baik, boleh balik. Kita pun kata, biar betul. Kata kita pun nak kena hati-hati benda-benda tu. Kena habaq kat dia, saya benda-benda yang arak apa semua ni, tak ni. Kena habaq kat dia. Tapi, tak, kadang ada je orang jual nira tuak tu. Tapi ni memang tuak yang memang jenis untuk mabuk lah. Jenis mabuk ni. Saya teringat lagi, saya pergi Kok Lantar. Kok Lantar, tuan-tuan pernah dengar Kok Lantar? Kok Lantar ni sebelum sampai Phuket. Lepas daripada Krabi, dia ada satu Kok Lantar. Kok Lantar ni pulau. Kok Lantar Yai, satu pulau kecil, satu pulau besar. Nama Kok Lantar tu. Dekat Kok Lantar tu dia ada patung yang nama dia Tok Adam, Tok Hawa. Tok Adam, tuan-tuan boleh cari. Girl search. Saya jadi terkejut. Saya 2-3 kali pergi dulu dia cerita lama dulu sebelum saya kahwin tu. Duk pi lah. Lepas kahwin bini tak bagi pi tu masalah dah. Pi tu. Jadi ada satu malam tu malam keraian. Macam orang dia majlis kesyukuran dia lah. Majlis kesyukuran dia. Jadi depa buat joget. Tapi arak penuh ni. Yang minum tuak ni dia bukan jenis arak sebab mahal. Depa ni golongan nelayan. Depa nak beli arak tu mahal. Jadi depa buatlah tuak ni. Tuak memang mabuk. Berjoget ni peluk-peluk tu normal. Kita pun tengok satu macam lagu dia nyanyi ni semua lagu Melayu. Rupanya depa ni rumpun kita. Bila kita tanya dia, atuk dia tu orang Melayu kita. Ada yang daripada Pulau Langkawi. Ada Melayu kat sana. Kawasan pesisir tu nama dia kawasan Chawli. Depa dua aktiviti yang biasa kat depa, judi dengan arak. Judi dengan arak tu biasa. Main judi ni bawa rumah. Apa boleh judi. Yang penting dapat duit. Yang kedua arak. Kita pun waktu tu lah saya pergi, tak tahulah yang moden ni apa cerita ni saya tak tahu. Dia ada belah Krabi, ada belah Kok Lantar tu dengan belah Phuket. Belah Phuket ada kawasan depa ni, kawasan Melayu. Muka Melayu, kita pun tanya masak apa? Depa panggil tanak nasi. Tanak ni makna kata dia orang Melayu. Orang Melayu dia sebut tanak. Tanak ni budak-budak sekarang dia tak tahu tanak tu apa. Dia tak tahu. Tanak tu apa dia tak tahu. Tapi kita tuan-tuan ni lah, mak pak tuan-tuan dulu sebut tanak. Dia tak sebut masak nasi, tanak nasi. Masak. Budak-budak sekarang sebut masak. Budak dulu dia tu tanak nasi, mak nak nanak ni, nak menanak. Betul tak? Ni lapis tuan-tuan, bukan lapis saya sebab saya moden. Saya muda lagi, tuan-tuan dah tua dah. Nanak. Jadi saya pun jadi ada satu ustaz tu nama saya pergi ni dengan guru tabligh. Guru tabligh sekali lah, dia campur-campur guru tabligh.
Lepas tu ada 2-3 ustaz daripada Baba pondok di Yala, Baba Ji. Sekali lah dia bercerita, dia cakap siang lah, dia terjemah kat kami. Oh, kita kata ish, bukan senang ni tuan-tuan, nak usaha dakwah ni. Dan apatah lagi, dua benda tu dah jadi darah daging. Judi dengan arak dah jadi darah daging, bukan senang. Dan joget ni sungguh-sungguh joget lagu Melayu. Lagu Melayu. Dan kita dengar pun kaki kita goyang lah. Tuan-tuan, kaki kita goyang kan. Kita kata kan, oh, lagu-lagu yang besi Kelantan ni. Kelantan punya besi di Kibarat. Lagu tu lah kan. Kita tengok boleh memberikan kefahaman kepada kita. Kalau kita biar anak cucu kita tetap boleh jadi begitu juga lah. Kan? Boleh jadi darah daging. Bukannya memen tuan-tuan, jadi darah daging. Lagi teruk tu kita tengok tu ada 2-3 tempat yang ada patung tu. Tok Adam dengan Tok Hawa tu. Satu lagi nama dia Tok Balio. Tok Balio ni tanya balik pasal apa nama Tok Balio. Dia kata kita sebut Balio. Balio ni macam wali. Tok wali. Macam tu lah. Tapi dia sebut Balio. Kan? Kita kata pasal apa sebut. Dia kata mungkin dia punya pelet dia. Pelet mulut dia. Sama juga kita panggil madrasah. Surau ni kita panggil madrasah, mereka panggil balasah. Betul? Siapa yang pi Siam tu dia panggil balasah. Balasah. Kalau kita kat sini belasah, itu pukul orang. Dia balasah macam tu lah, lebih kurang. Kita panggil madrasah perkataan. Dia kata mungkin word dia, kataan dia, tapi memberikan pengajaran kat kita lagu tu. Sambung. Firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum kul uhilla lakumut thayyibat. Dia kata apa? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah dihalalkan bagi kamu makanan yang lazat-lazat serta baik. Kul uhilla lakumut thayyibat. Jadi pengarang ni penterjemah ni dia guna perkataan thayyibat itu lazat. Tapi memang betul pun mufassirin dia meletakkan thayyibat ini sebagai makanan yang lazat. Dia bukan hanya baik. Kita kata halal lagi baik. Halal lagi baik, halal thayyibah tu baik. Tapi halal lagi sedap boleh juga. Halal lagi lazat pun boleh juga, sebab thayyibah ni dia luas perkataannya. Perkataan dia luas. Uhilla lakumut thayyibat. Jadi pengarang kata apa? Dihalalkan makan yang lazat-lazat serta baik. Jadi boleh makan. Lepas tu duit yang ada, saya abang tuan-tuan kuliah kita lepas, duit yang ada kena buat apa dulu? Makan. Betul? Saya abang kena, saya pun lupa dah. Kan masjid mana? Ya ke ibu? Saya ada ingat dah. Ngangguk aku berisau lah. Allah kata dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 88. Allah kata, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makan apa yang direzekikan kepada kamu yang halal lagi baik. Allah kata dalam Quran. Jadi orang Melayu kita bila sebut rezeki ni, benda apa dia bayar? Duit ringgit, betul tak? Tuan-tuan bila ni rezeki duit. Padahal sihat pun rezeki. Ada anak pun rezeki, ada bini pun rezeki. Ada lelaki pun rezeki, boleh main masjid pun rezeki, semua rezeki. Tapi orang Melayu kita, dia rezeki ni khususnya lebih kepada duit lah. Betul tak? Apa-apa rezeki lah, duit dah tu. Tapi Allah beritahu, kulu mimma razaqakumullah. Makan daripada apa yang direzekikan kepada kamu. Allah kata makan. Suruh makan. Ni makan tak mau. Ada orang jenis aku tu. Makan tak mau satu. Yang kedua, kedekut bab makan. Betul? Kedekut bab makan. Duit kita, makan dulu. Ini kedekut. Dengan diri sendiri pun kedekut. Kan dia ada dua. Satu kedekut, satu bakhil. Kan haji bakhil bil lebay, kedekut. Kedekut ni, dia rasa, orang lain tak rasa.
itu kerikut. Dia kerikut, itu kerikut. Dia rasa. Orang ni tak rasa, itu kerikut. Bakhil, dia tak rasa, orang lain pun tak rasa. Itu bakhil. Tuan-tuan, makna kata apa? Dia pun tak rasa nikmat tu. Yang dia tu dapat simpan. Dapat simpan. Dia kaya dengan simpan dia tu. Dia tak guna istikhdamun mal tu, dia tak buat. Menggunakan harta yang ada pada pemilikan dia tak lakukan. Harta ni ada untuk guna, bukan untuk simpan. Sebab dia tak bawa mati. Faham tak tuan-tuan? Apa maksud harta? Saya dulu waktu mengaji tu, bab pusaka, soalan yang ditanya kat kita, apa maksud harta? Apa yang dicari untuk ditinggalkan, itulah harta. Apa yang dicari untuk ditinggalkan. Tak ada seorang pun bawa harta dia masuk dalam kubur, tak ada. Tuan-tuan duk pakai spek mata, tuan-tuan rasa boleh bawa tak spek mata masuk kubur? Tak saja dia tanya, boleh ke tak? Tak boleh. Kengkapan pun khairat uruskan. Kengkapan, tinggal bagi duit, khairat uruskan. Jadi tak ada apa kita bawa. Jadi apa maksud harta? Apa yang kita dapat untuk ditinggalkan? Jadi nak buat apa dengan harta? Gunakan. Nak guna mana dulu? Makan. Sebab yang suruh makan Allah, bukan saya. Allah kata, kulu mimma razaqakumullah. Allah suruh makan. Sebab tu tuan-tuan, duit ada balik, cek dalam, kita balik rumah, cek dalam akaun ke, dalam almari ke apa ke tuan-tuan, duit ada ke tak? Kalau ada pun makan. Pagi besok pastikan makan sedap. Pagi besok saya ada, kalau tuan-tuan tak tahu makan mana, telefon saya. Saya boleh bawa tuan-tuan. Tadi pagi saya bawa bini saya makan capati kuah kimang. Kuah kimang tu dekat sebelah Masjid Rahang tu. Sebelah Masjid Rahang. Saya mula sekepin lah. Tak boleh, mohong lah. 2 capati, 1 roti canai. Dah haram dia. Saya kata, orang rumah pula balas. Kan Quran kata, saya tak boleh kata apa. Dia pun balas ayat kita juga. Dia pun 2 juga capati. Minum susu lembu, panas. Tak. Jadi ada duit. Jangan duk berkira, orang kita duk berkira nak makan apa. Bawa bini pergi makan roti canai. Sekepin lah, bini lapar. Bini kata, bang, sekepin je ke bang? Dia kata, cukup lah tu. Kalau banyak-banyak kolesterol ni. Muka lapar, bagilah 2-3 kepin. Sebab tu kalau kata suami ajak makan roti canai kosong, jangan makan. Saya cakap kat ibu, bodoh-bodoh telur kena goyang. Ataupun roti telur ada roti sardin, roti apa balik modal lah. Sarang burung ke apa ke. Ini dok ni makan. Jangan makan, kata kat suami, gila ke apa. Abang mati, duit tinggal. Ni tengah hidup kita makan sama, makan elok-elok. Lagi cantik makan tu dekat jalan Ulu Bendul. Ada kuah kari. Pi tuan-tuan, sajam jalan pagi-pagi. Tekan minyak sikit, tengah hari makan temerloh. Berarti contoh. Lepas tu balik, turun balik. Kata, yang contohlah turun nak balik Seremban 2 jam. Makan temerloh pukul 12. Pukul 2, pukul 3 kata kat suami, ni dah sampai Seremban tak tahu nak buat apa. Tekan minyak sikit. Pi muang. Tempat Haji Rahim. Tuan, boleh makan apa, kedai apa tak sedap tuan-tuan. Mi Bandung. Apa? Hanifah. Gila betul. Aku makan 3 hari hidung meleleh. Hidung meleleh duk bersin. Tapi sedap. Dia ada jual rencah dia lagi tuan-tuan. Duit ada. Jalan lah tuan-tuan. Tidur semalam dekat Muar. Bukan bayar pun. Pagi besok lajak pergi Batu Pahat. Contoh lagu tu. Makan. Kata macam dah makan, contoh lagu tu lah. Makan tengah hari ke kat Yomping 40 hari kambing ke apa ke. Ataupun makan sate muar pagi-pagi mi. Tuan-tuan, macam-macam ada. Takkan saya nak abang kat tuan-tuan. Aku pula lapak ni. Silap aku yang kat muar tuan-tuan. Baru ni saya pergi muar. Sajalah. Kawan jumpa saya.
Dia kata, ustaz, sampai ustaz kat sini diam-diam je. Saya kata kena diam. Kalau orang tua orang marah saya sebab kuliah saya semua tangguh. Kalau orang tanya saya kata luar kawasan. Padahal kena mi mendung. Perkena dah. Orang rumah kata, ni cukup gas pinggan. Dia kata tak boleh makan lagi. Kalau nak kita tidur sini, tidur kat muar. Tidur kat muar. Pagi besok sambung lagi makan. Tuan-tuan, duit ada makan lah. Kalau duit ada simpan, baik beli kain kapan siap-siap. Itulah nasihat saya. Betul? Bawa lah bini pergi makan mana-mana. Betul? Allah, Malaysia ni apa tak ada. Seremban luar ni apa tak ada. Bila Allah kata lagu tu, saya duduk fikir. Bila baca Al-Quran, duduk fikir, Allahu Akbar. Rupanya Allah tegur kita. Hang suka makan-makan, tapi jangan berlebihan. Sebab dalam Quran bagi tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tu, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah kata Quran Allah kata jangan ikut jejak langkah syaitan, semuanya musuh nyata. Mana kata jangan membazir. Makan ala kadar. Allah kalau makan berdua dengan bini tak banyak tuan. Tak banyak lah makan lah. Pergi cari tempat lain. Malam pergi cari tempat lain. Jalan sikit pergi cari tempat lain. Macam-macam ada. Dekat dalam Seremban ni saja tuan-tuan. Berapa banyak kedai dah? Ada banyak tuan-tuan. Takkan nak abang kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak yang biasa. Nak yang western murah ada. Yang sedap ada. Saya kadang duduk bawa orang rumah juga tu. Apa nama? Global Ikhwan. Kadang-kadang malam-malam kan. Kadang-kadang pergi kuliah dekat-dekat kat sini. Malam ke apa ke. Bawa dah. Pergi makan situ. Dia tak mahal sangat. Sebab benda macam tu dekat tempat lain. Dia jatuh harga dekat 20-30 ringgit. Kat situ tak mahal. Makan je lah. Anak bini kita punya makan. Kita berkira dengan dia. Payah kira lah tuan-tuan. Ni nasihat saya. Kalau tuan-tuan tak mau dengar, lantak pergi kat tuan-tuan. Itu tuan-tuan punya pasal. Saya pegang satu je. Kalau tuan-tuan tak nak dengar cakap saya, makna kata tuan-tuan langgar ayat Allah. Tu je. Takut tak? Takut sebab Allah kata, bukan saya kata. Tiba-tiba tuan-tuan nak langgar ayat Allah. Allah suruh makanlah. Ini duk tahan, maka muka pesuruh. Kita berkata pasal apa je? Tak makan. Lepas tu nak saya bawa. Dia kata kalau ustaz nak bawa, ustaz payung, saya okey. Mana boleh lagu tu. Saya bawa, saya kena payung pula. Tak boleh, aku ustaz. Saya bawa pun tuan-tuan jemaah, tuan-tuan payung ustaz. Tu sifir dah lagu tu. Dia sifir dia lagu tu. Ni tak boleh. Ada patut ke? Baru ni saya abang tuan-tuan, saya pergi Sabah. Bawa dengan geng-geng kita ni lah. Haram dia berkena saya. Dia kata, ustaz, baru ni muka ustaz ada mengajak kat kampung saya. Saya diam. Kan ada maulid. Sebelum ni ustaz, saya kata diam. Tak kata apa-apa. Macam saya tak tahu pula ustaz dapat banyak mana. Tak payahlah tanya aku dapat banyak mana ke apa ke. Senang. Nasi goreng siput. 8 orang aku kena payung. Cek-cek balik. Ini tak balik model tu. Aku ceramah masjid hang. Saya kata lepas ni aku tak mau dah ceramah masjid hang. Tak balik model tu. Yang bendahari pun pihak jemaah. Buat apa? Diam-diam dah lah. Habis gitu. Nasi goreng siput. 18 ringgit. Kali dengan 8. Menunggu aku. Tapi nak abang tuan-tuan, nama kata makan ni, makan je lah tuan-tuan. Duit ada, nak risau apa. Wallahualam. Sambung. Dia kata lagi. Dah lah tuan-tuan, berhenti lah dulu. Panjang-panjang sangat lah. Nanti kuliah akan datang, nanti kita sambung. Okey apa dah? Betul dah. Nanti kita sambung surah Ma'idah ayat 5. Allah kata apa pula? Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Pada masa itu dia halalkan bagi kamu makan makanan yang lezat serta bagi apa? Huraian ayat Quran tersebut. InsyaAllah kuliah akan datang nanti kita hurai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din. Allahumma zidna ilma. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma rzuqna mutabatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhirana wa zahira batina wa qala fa'lan wa ibadatan wa salaha subhanahu wa rabbil izzati masbun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa radha wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.